Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saya Syaf Syukri dan anda bersama saya dalam segmen cerita untuk waktu ini. Dan seperti biasa untuk slot cerita ini kita memberi fokus pada perkara-perkara yang menjadi tumpuan untuk sepanjang hari ini. Dan semestinya sekiranya anda terus mengikuti kami sejak dari pagi tadi, beberapa perkembangan utama berkenaan dengan vaksin COVID-19 ada kami bawakan. Antaranya yang menjadi tumpuan hari ini semestinya tiada lagi tawaran dos satu vaksin community dan CoronaVac bermula 16 Mei ini khusus bagi program imunisasi COVID-19 kanak-kanak Peak Kids. Dan juga tadi sebentar tadi baru selesai juga sidang media yang dilakukan oleh Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin. Beberapa perkara juga disentuh, antaranya ada juga mengenai Peak Kids dan juga mengenai isu dos penggalak kedua. Dan untuk mengulas secara dengan lebih lanjut untuk perkara ini, bersedia di talian bersama saya dengan saya ketika ini ialah Profesor Madya Dr. Malina Osman yang merupakan pakar kesihatan awam Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof, semestinya Prof mengikuti sidang media sebentar tadi dan ada beberapa perkara penting yang telah ditekankan oleh Menteri Kesihatan sendiri. Tapi Prof, sebelum saya nak beralih ke Peak Kids, mungkin Prof boleh bagi ulasan sikit mengenai ada yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin mengenai dos penggalak kedua yang akan diberikan kepada mereka yang berusia 60 tahun ke atas yang mempunyai comorbidity. Namun dan juga remaja berusia 12 hingga 17 tahun yang mempunyai immunocompromised untuk dos ketiga dan juga untuk mereka yang berusia 60 tahun ke atas tanpa sebarang comorbidity boleh memohon untuk mendapatkan dos penggalak kedua. Jadi bagaimana Prof melihat perkara ini, Prof? Okey, kalau kita lihat kepada data secara keseluruhan, memang didapati bahawa memang terdapat keperluan di kalangan mereka-mereka dalam kumpulan berisiko, termasuk warga emas yang berusia 65 tahun ke atas dan juga di kalangan mereka yang menghadapi masalah imun ataupun sistem imun badan yang terkompromi. Dalam konteks itu, kalau kita lihat di Amerika Syarikat, CDC telah membuat garis panduan sejak hujung bulan lepas mengenai dos booster yang kedua ini untuk diberikan kepada mereka-mereka yang telah disebutkan tadi. Dan juga di negara Eropah, saya bagi contoh seperti di UK, mereka juga telah memulakan program berkenaan iaitu dos kedua booster ini pada golongan warga emas terutamanya. Di Asia, saya dapati Korea Selatan telah memulakannya. Dan pada pandangan saya, kalau kita melihat kepada data semasa, terdapat indikasi yang menunjukkan bahawa keperluan memberikan dos penggalak tersebut kepada golongan-golongan yang disebutkan itu bagi membolehkan mereka menerima perlindungan maksima dari mendapat jangkitan serius dan juga komplikasi-komplikasi yang tidak diingini. Baik Prof, itu antara yang ditekan oleh Khairy Jamaluddin juga sebentar tadi Prof. Dan bagaimana pula Prof melihat kemungkinan mungkin kita tidak tahu ketika ini seperti yang tular juga mengenai penemuan varian baru COVID-19 namun tidak ada lagi di Malaysia. Jadi bagaimana untuk mungkin selepas ini pemberian dos penggalak kedua diwajibkan, bagaimana Prof melihat perkara ini Prof? Pada pandangan saya, ia sama saja seperti mana yang telah kita lalui sebelum ini, iaitu melalui pengalaman kita berdepan dengan Omicron sebelum ini, dan seandainya ada varian yang baru, semestinya kita akan melihat kepada data clinical impact ataupun kesan klinikal yang akan disebabkannya. Seandainya kita melihat ia ringan seperti mana Omicron, namun walaupun ringan secara umum, tapi mereka-mereka yang menghadapi masalah perubatan warga emas dan sebagainya ataupun tidak cukup ataupun tidak divaksin, masih kekal impaknya agak serius dan boleh membawa maut. Jadi seandainya yang dikatakan baru-baru ini iaitu varian XE, seandainya ada terdapat tular mungkin di negara kita harapkan tidaklah keadaan juga adalah sama sedemikian. Dan kita juga berdepan dengan kemungkinan pada masa hadapan untuk menghadapi mutasi varian yang mungkin yang akan muncul maksudnya yang sedia ada ini akan bermutasi, tetapi ia bergantung kepada data-data semasa sebab dari segi epidemiologi pun kalau kita lihat kita masih melihat kepada kesan klinikal itu sendiri. Namun berdasarkan data memang diperhatikan bahawa secara umum bukan sahaja dengan COVID-19 namun dalam jangkitan yang lain seperti influenza contohnya, mereka yang dalam kumpulan berisiko memang perlu mendapatkan vaksin atau perlindungan dari masa ke semasa disebabkan oleh perubahan mutasi susunan jin pada virus yang berkenaan.
Baik Prof, kita masih lagi dalam rantaian ataupun topik yang sama ketika ini Prof, namun saya nak menyentuh mengenai PIK Kids, program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk kanak-kanak. Seperti yang kita tahu, mesyuarat COVID-19 Immunization Task Force CITFC memutuskan 15 Mei 2022 sebagai tarikh akhir pemberian dos 1 vaksin COVID-19 di bawah program imunisasi PIK Kids ini. Dan juga Timbalan Menteri Kesihatan 1 Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali ada menyatakan Kementerian Kesihatan Malaysia tidak lagi menawarkan dos 1 vaksin COVID-19 jenis Comirnaty dan juga CoronaVac kepada kanak-kanak yang telah berusia 5 hingga 12 tahun Prof. Jadi bagaimana Prof melihat dengan keputusan yang dibuat ini, dan sedangkan Malaysia ketika ini kadar vaksinasi terhadap kanak-kanak masih lagi rendah. Jadi bagaimana Prof melihat kepada keputusan yang dibuat oleh kerajaan ini Prof? Saya berpendapat kerajaan melalui Kementerian Kesihatan mempunyai alasan yang kukuh lah mengapa vaksin telah diputuskan sedemikian untuk kanak-kanak berusia 5 hingga 12 tahun. Salah satu faktor yang sangat kritikal pada pandangan saya yang telah dipertimbangkan pada yang disampaikan lah mengenai pembaziran dos-dos vaksin disebabkan ramai yang tidak turn up pada temujanji yang telah ditetapkan. Dan sehingga tarikh ini kita masih berdepan dengan jumlah proportion ataupun kadar vaksinasi di kalangan kanak-kanak yang masih rendah, iaitu kurang daripada 40%. Yang saya sebenarnya mengharapkan supaya angka tersebut dapat kita capai 70 hingga 80% dalam tempoh beberapa bulan ini sejak PIK itu dilancarkan. Namun sambutan di kalangan masyarakat masih lagi tidak menggalakkan, dan memang kita berharap tidak ada apa-apa perkara-perkara yang buruk berlaku, namun berdepan dengan situasi pada masa ini ketidaktentuan dan keadaan-keadaan yang saya sebut tadi, iaitu kemungkinan mutasi semula jadi virus tersebut, apa sahaja boleh berlaku. Jadi kita sebenarnya sangat mengharapkan proporsi kanak-kanak, sejumlah proporsi kanak-kanak tu dapat kita lindungi dengan pemberian vaksin supaya mereka selamat, terutama apabila sekolah sudah dibuka pada masa ini, dan kita sekarang ni dah nak diambang Aidilfitri, banyak aktiviti interaksi sosial dan sebagainya. Jadi perlu sebenarnya kanak-kanak itu dilindungi sama seperti golongan dewasa. Dan dengan keputusan kerajaan ini, kita haraplah di kalangan mereka yang masih di atas pagar dapat segera mendapatkan vaksin tersebut, membuat keputusan terbaik untuk anak-anak mereka. Walaupun kita melihat pada situasi wabak negara kita pada masa ini terus bertambah baik, namun prioriti ataupun keutamaan kita pada waktu ini ialah perlu melindungi mereka-mereka yang boleh kita lindungi melalui vaksin, dan seterusnya mencegah tularan di peringkat masyarakat dan juga golongan berisiko terutamanya. Baik Prof, ada juga mungkin yang akan mengatakan bahawa keputusan yang dibuat oleh kerajaan menerusi KKM itu bukan satu langkah yang seharusnya, kerana kalau nak diikutkan trend pemberian vaksin kepada golongan kanak-kanak adalah menurun, dan sekiranya ditamatkan pada tarikh yang telah kita sebutkan tadi iaitu 15 Mei ini, ada juga dinyatakan vaksin COVID-19 kanak-kanak jenis Comirnaty tidak lagi ditawarkan di mana-mana fasiliti kesihatan awam dan swasta di Malaysia, manakala vaksin CoronaVac pula hanya boleh diperolehi dengan bayaran di fasiliti swasta. Bagaimana Prof melihat sekiranya vaksin yang telah diberikan secara percuma pun tidak mendapat sambutan menggalakkan, bagaimana pula ia selepas ini dijual, dan kalau vaksin jenis CoronaVac ini dijual dengan bayaran di fasiliti swasta. Jadi bagaimana Prof melihat seterusnya, macam mana boleh kita ramalkan peratusan pemberian vaksin kepada golongan kanak-kanak? Saya berpendapat ia bergantung kepada situasi. Kalau kita melihat kepada pengalaman kita sebelum ini, iaitu semasa kita dilanda Delta dulu, ramai yang terus mendapatkan vaksin ni, mereka-mereka yang memerlukan, terutamanya apabila ada keperluan, terutama bila nak travelling untuk pergi keluar negara dan sebagainya untuk mendapatkan vaksin, mereka akan tetap datang untuk mendapatkan vaksin berkenaan. Tinggal lagi apa yang kita perlu faham ialah, saya berpendapat keputusan kerajaan untuk tidak lagi menawarkan vaksin Comirnaty terutamanya adalah disebabkan oleh sifat vaksin tersebut yang mudah rosak. Dia tidak stabil dalam suhu yang seperti kita ni, perlu memerlukan kos penyelenggaraan yang tinggi, dan bila kita melihat kes sudah bertambah rendah, maksudnya keadaan bertambah baik pada waktu ini, wajarnya semua logistik ataupun fasiliti ditumpukan kepada sistem perkhidmatan secara keseluruhannya. Jadi untuk itu saya berpendapat keadaan ini ataupun keputusan tersebut wajar. Namun kalau kita lihat pada perspektif masyarakat, ada dua perkara lah yang kita boleh ramalkan. Itu sama ada
mereka yang kekal patuh untuk mendapatkan vaksin, terutamanya untuk memenuhi syarat apabila untuk memasuki sesuatu institusi ataupun pergi ke mana-mana, ataupun mereka yang akan terus enggan untuk tampil ke hadapan dan terdedah kepada risiko-risiko untuk mendapat jangkitan pada masa akan datang. Dan saya sangat berharap menyeru kepada semua individu dalam masyarakat yang mempunyai anak-anak umur 5 hingga 12 tahun, tampillah sekarang ni sebelum tamat tempoh seperti mana yang dinyatakan itu. Saya ingat lebih kurang sebulan daripada sekarang. Kita masih ada lagi masa untuk membawa anak-anak untuk mendapatkan vaksinasi tersebut. Prof, dan yang terakhir Prof, mungkin ini waktu yang kita ada ketika ini, kita tahu ketika ini kita hanya tinggal lagi beberapa hari atau beberapa minggu sebelum masyarakat Islam ataupun masyarakat Muslim di seluruh Malaysia akan menyambut perayaan sambutan Hari Raya Aidilfitri setelah lebih 2 tahun tidak meraihkannya, Prof. Jadi bagaimana Prof melihat mungkin ada keperluan-keperluan untuk KKM khususnya untuk keluar dengan SOP tersendiri bagi memastikan perayaan kali ini dapat disambut dengan baik tanpa ada peningkatan kes yang teruk ataupun tanpa ada penularan jangkitan dalam komuniti, Prof. Nasihat Prof dan juga apa yang mungkin wajar SOP yang lain yang tidak terlalu berat yang wajar dipertimbangkan oleh KKM dalam hal ini, Prof. Saya berpendapat seperti mana juga sambutan Tahun Baru Cina baru-baru ini pada bulan Februari lalu, sama juga dengan sambutan Aidilfitri yang insya-Allah akan kita sambut dalam 2-3 minggu yang akan datang. Apa yang penting di sini ialah pengalaman kita sejak lebih 2 tahun lalu perlu mampu memberdayakanlah kita masing-masing untuk mengambil langkah-langkah yang sepatutnya bagi mengelakkan penularan, dan Kementerian Kesihatan pada pandangan saya sudah pun bersedia dengan SOP mereka bagi memastikan keadaan-keadaan tersebut dapat dipatuhi, dan sudah pastilah SOP itu tidaklah lagi seperti tahun lepas maksudnya sudah pasti ada kelonggaran-kelonggaran yang dibenarkan bagi membolehkan ianya disambut. Antara yang penting di sini ialah yang perlu dimasukkan dalam SOP tersebut pada pandangan saya ialah keperluan saringan sebelum dan selepas pulang bercuti, dan juga memastikan pematuhan pemakaian pelitup muka terutamanya apabila ada gathering yang melibatkan individu yang bukan di kalangan keluarga dan sebagainya. Jadi keadaan-keadaan tersebut perlu diperhatikan. Warga emas terutama mereka yang belum menerima dos penggalak perlu kita lindungi bagi membolehkan mereka terus kekal selamat, dan juga anak-anak yang kurang daripada 11 tahun yang masih belum divaksin ini. Dan ini perlu diperhatikan oleh setiap individu kita bagi membolehkan sambutan kita pada tahun ini dapat kita raikan dalam suasana yang meriah dan juga memberikan semua masing-masing rasa kebahagiaan yang selama ini kita tidak dapat raikan selama 2 tahun berturut-turut. Okey, baiklah. Terima kasih Profesor Madya Dr. Malina Osman atas perkongsian tersebut, dan kita sebentar tadi memberi fokus kepada pengumuman yang dibuat oleh Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin mengenai pemberian dos penggalak kedua kepada mereka remaja berusia 12 hingga 17 tahun yang ada immunocompromised, dan juga beberapa perkara lain seperti pemberian vaksin untuk golongan kanak-kanak menerusi program imunisasi COVID-19 kanak-kanak PKIDS. Dan saya rasa itu saja untuk waktu ini. Kita berhenti rehat seketika. Terima kasih sekali lagi Profesor Madya Dr. Malina Osman. Kita berhenti rehat seketika. Kita ada topik lain nak kita bincangkan selepas ini. Kita bertemu semula selepas ini.